Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Semoga semua murid-murid berada dalam keadaan sihat hendaknya supaya boleh terus bersama dengan cikgu untuk pembelajaran pada kali ini. Untuk hari ini, kita akan teruskan pembelajaran bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4 bersama dengan Cikgu Asti. Baiklah, hari ini kita akan membincangkan satu tajuk iaitu Seindah Pinakul. Pernah dengar tak perkataan ni? Kita akan bincangkan bersama-sama selepas ini. Pastikan kamu terus bersama dengan cikgu sehingga ke akhir pembelajaran. Sebelum itu, mari kita lihat standard kandungan untuk tajuk kita pada hari ini, iaitu 3.3 menghasilkan penulisan. Manakala standard pembelajaran pula 3.3.2 mengedit dan memurnikan ayat daripada aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Kita lihat pula objektif pembelajaran pada hari ini. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat mengedit dan memurnikan teks. Manakala kriteria kejayaan pula, murid berjaya mengedit dan memurnikan teks dengan betul. Baiklah murid-murid, kemahiran yang kita akan tekankan untuk tajuk kita pada hari ini ialah kemahiran menulis. Mari kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini iaitu tentang tajuk Seindah Pinakul. Kamu boleh rujuk buku teks Bahasa Melayu pada halaman 81. Min Lee dan Balkis ke Kompleks Seni Budaya. Mereka ingin membeli cenderamata untuk ibu mereka. Mari kita teruskan untuk aktiviti kita yang pertama, iaitu membaca dan memahami teks. Petikan ini mempunyai 4 perenggan dan kita akan baca perenggan demi perenggan. Mari kita baca bersama-sama perenggan pertama terlebih dahulu. Pinakul ialah hiasan manik yang mempunyai nilai kesenian kraf tangan tempatan. Manik tersebut merupakan seni kraf tangan etnik Rungus Sabah. Perusahaan manik ini menjadi sumber ekonomi majoriti wanita di Sabah. Kita teruskan bacaan untuk perenggan yang kedua pula. Kebiasaannya, pinakul dijadikan sebagai perhiasan kaum perempuan seperti gelang rantai tali pinggang dan kerongsang. Corak pinakul pada perhiasan mengikut motif tumbuh-tumbuhan, bunga dan haiwan. Manik hitam, putih dan merah merupakan asas yang sering menggunakan oleh masyarakat Rungus. Kamu boleh perhatikan pada gambar contoh-contoh pinakul yang telah dihasilkan. Perenggan yang ketiga. Manik tersebut terbahagi kepada 2 jenis iaitu manik kaca dan manik plastik. Harga manik kaca lebih mahal daripada manik plastik kerana diimport dari negara China dan Jepun. Rekaan manik kaca boleh mencicah ribuan ringgit. Perhatikan pada gambar yang diberikan contoh-contoh manik kaca dan manik plastik. Perenggan yang terakhir. Usaha kerajaan untuk memperkenalkan hiasan manik ke pasaran antarabangsa bertujuan untuk pemasarkan produk kraf tangan negeri Sabah. Usaha ini dapat meningkatkan pendapatan negara. Baiklah murid-murid, kita telah selesai membaca kesemua perenggan untuk tajuk Seindah Pinakul. Mungkin ada di antara kamu yang perasan terdapat beberapa kesalahan dari segi tanda baca, ejaan ataupun penggunaan imbuhan yang terdapat di dalam petikan yang kita baca tadi. Jangan risau sebab kita akan bincangkan pada aktiviti yang berikutnya.
Baiklah, aktiviti kita yang kedua ialah mengedit dan memurnikan petikan. Kita lihat semula perenggan pertama terlebih dahulu. Cuba perhatikan pada perkataan yang cikgu gariskan, yang mana perkataan ini kita perlu edit dan betulkan. Kita lihat dahulu perkataan yang pertama, iaitu kraft tangan. Perkataan kraft tangan kita perlu tulis secara berjarak, seperti yang ditunjukkan, kraft tangan. Perkataan yang kedua pula, menjadi, di sini terdapat kesalahan penggunaan imbuhan. Perkataan yang sesuai ataupun imbuhan yang sesuai ialah menjadi. Boleh faham murid-murid? Kita teruskan untuk perenggan yang kedua pula. Untuk perenggan yang kedua, terdapat beberapa kesalahan yang kita perlu edit juga. Lihat pada perkataan yang digariskan. Yang pertama, tidak ada tanda bacaan di situ, yang mana kita perlu letak tanda koma. Seperti gelang, rantai, tali pinggang dan kerongsang. Perkataan yang kedua pula, terdapat kesalahan penggunaan imbuhan di situ. Menggunakan tidak sesuai. Perkataan yang sesuai digunakan ataupun imbuhan yang sesuai digunakan pada perkataan itu ialah digunakan. Manik hitam, putih dan merah merupakan warna asas yang sering digunakan oleh masyarakat rumus. Jelas murid-murid? Perenggan ketiga, perhatikan perkataan yang bergaris di situ. Yang pertama, terbahagi. Sepatutnya dieja dengan terbahagi. Maksudnya di sana terdapat kesalahan ejaan. Yang kedua, untuk tanda koma, sepatutnya tidak perlu letak apa-apa tanda bacaan di situ. Yang ketiga pula, perkataan Cina sepatutnya kita eja dengan C-H-I-N-A, bukannya Cina. Dan Jepun sepatutnya ditulis menggunakan huruf besar pada perkataan yang pertama, disebabkan nama negara merupakan kata nama khas. Perkataan yang seterusnya ialah mencicah. Di sini terdapat kesalahan ejaan juga, sepatutnya dieja mencecah. Boleh murid-murid? Sekarang, kita lihat pula perenggan yang terakhir. Lihat pada perkataan yang digariskan. Perkataan pemasarkan di situ, kita perlu tukarkan kepada memasarkan. Boleh kan murid-murid? Baiklah, kita telah selesai mengedit dan memurnikan petikan yang kita baca tadi. Selepas ini, kamu boleh cuba untuk mengedit dan memurnikan petikan yang cikgu akan berikan. Baiklah, sekian dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang diberikan. Harapan cikgu agar semua murid-murid boleh faham perbincangan kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi pada video-video yang berikutnya. Bye-bye.